Okey, baik. Berita baik untuk mereka yang berada di sekitar Petaling Jaya, PJ sebenarnya. Untuk pengetahuan anda semua, minggu depan, 20 hari bulan, merupakan sambutan ulang tahun Bandaraya yang ke-17. Jadi kita nak kongsi pada anda, ada banyak sebenarnya aktiviti juga program akan dilaksanakan untuk anda semua. Tapi saya yakin yang berada di sekitar juga boleh juga turut hadir dan juga memeriahkan lagi sambutan tersebut. Jadi saya rasa tak lain tak bukan untuk bercakap berkenaan dengan sambutan ni, eloklah kita bersama dengan Datuk Bandar Petaling Jaya itu sendiri. Saya perkenalkan iaitu Cik Muhammad Azhan Mat Amir. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untunglah sampai duduk di sekitar Petaling Jaya ini. Banyak sebenarnya aktiviti dilaksanakan untuk anda sebenarnya. Okey, mungkin mukadimah terlebih dahulu lah bagaimana sebenarnya sambutan ini akan dilaksanakan dan ialah sepanjang 17 tahun ini kan, apa agaknya pencapaian-pencapaian yang telah pun dilaksanakan yang paling membanggakan untuk MBPJ sendiri. Okey, pertamanya Assalamualaikum. Terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami di Majlis Bandar Petaling Jaya untuk berkongsi sedikit dengan program yang akan kita lakukan sempena dengan sambutan ulang tahun ke-17 Majlis Bandaraya itu sendiri. Kalau nak disingkap sejarah Petaling Jaya ini, ia telah bermula sejak tahun 1952 lagi sebagai sebuah bandar satelit kepada Kuala Lumpur pada waktu itu. Dan alhamdulillah melalui fasa demi fasa perkembangan pembangunan Petaling Jaya itu telah terlihat, dan hasilnya pada tahun 2006, pada tarikh 20 Jun 2006, Petaling Jaya telah diangkat sebagai sebuah bandaraya. Dan bermula pada detik itulah sehingga ke hari ini, insya-Allah pada 20 Jun 2023, Bandaraya Petaling Jaya akan menyambut ulang tahun yang ke-17 Petaling Jaya ini. Okey, setiap sambutan pasti akan ada tema yang tersendiri. Ya. Tak saya rasa tahun lepas pun sebenarnya pernah datang. Ada datang ke kongsi. Jadi tahun ni, tahun lepas 16, tahun ni ke-17 datang lagi. Ya. Memang seronok masa saya temu ramah tu, banyak program. Jadi tahun ni apa temanya diangkat ni? Okey, kalau tahun lepas kita punya tema adalah merangsang ekonomi, mensejahtera komuniti. Pada tahun lepas tu kita baru melepasi fasa endemik COVID-19. Tapi untuk tahun 2023 ini, kita mengangkat tema PJ Love You. Satu tema yang kita kira nak menzahirkan rasa kasih sayang kami di Petaling Jaya ini kepada seluruh penduduk Petaling Jaya khasnya, dan kepada seluruh penduduk di Selangor dan penduduk Malaysia amnya. Maknanya kita menzahirkan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini, maka kita akan berusaha keras, bekerja kuat untuk membangun dan mensejahterakan Petaling Jaya itu sendiri. Petaling Jaya ini merangkumi kawasan, iyalah kalau yang tak duduk kawasan tu dia tak tahu kan, kalau Datuk Bandar boleh kongsikan sikit. Petaling Jaya ini merangkumi kawasan seluas mana sampai sempadannya tu di mana? Petaling Jaya ni keluasannya sekitar 92 atau 94 km persegi. Dan penduduknya tinggi, mencecah kepada 800,000 orang. Dan kedudukannya betul di sebelah Kuala Lumpur lah. Kalau di sebelah Kerinci tu, bangsa tu di Kuala Lumpur, dan sebelahnya ada Kota Darul Ihsan tu, bermulalah tanah Petaling Jaya, membawalah kepada Petaling Jaya Selatan, di area Taman Medan dan sebagainya, bawa kepada Kelana Jaya, Bandar Utama, Kota Damansara, dan itulah antara area ataupun kawasan Petaling Jaya, bawah pentadbiran Petaling Jaya. Okey, jadi untuk orang-orang di kawasan yang disebutkan ni, ada aktiviti menarik yang menanti anda semua untuk sambutan ini, kalau Datuk Bandar boleh kongsikan? Okey, untuk sambutan kita pada kali ini, kita sebenarnya sambutan ini telah bermula sejak daripada 2 Jun yang lalu, sehinggalah kepada acara akan berakhir pada 25 Jun nanti. Sebanyak lebih kurang 21 atur cara program yang telah kita atur, yang telah berlangsung pada 2 Jun lalu adalah Petaling Jaya International Outdoor Expo di The Spine, Kelana Jaya, di mana kehadirannya kita dapat selama 3 hari expo outdoor itu dah jadi acara tahunan kita. Tahun ini saja kita telah berjaya mencapai hampir 40,000 orang yang datang untuk menyertai program kita ini. Dan insyaAllah ada banyak lagi program seperti PJ International Remote Control Powerboat Championship yang akan diadakan pada 15 hingga 18 Jun nanti di Tasik Bandaran SS7 Kelana Jaya. Kemudian kita bot tu ada lebih kurang 450 buah bot dengan penyertaan lebih 120 peserta, melibatkan peserta-peserta daripada antarabangsa. Dan kemudian kita ada juga projek-projek berkaitan dengan sumbangan kita kepada komuniti
di mana kita namakan sebagai sumbangan pasukan keselamatan kejiranan Petaling Jaya. Ada 132 komuniti yang akan menerima sumbangan, dan kita juga ada demonstrasi masakan baba dan nyonya. Kita ada larian Petaling Jaya 10 km. Kita ada juga pertandingan PJ push bike untuk anak-anak, kanak-kanak. Dan kita juga ada juga menyampaikan sumbangan kita kepada golongan B40 di Petaling Jaya ini, dan ada juga kita berikan tempat letak percuma kepada penduduk-penduduk Petaling Jaya di kawasan-kawasan tertentu. Dan kemudian dari segi perpustakaan kita beri pendaftaran secara percuma kepada 300 orang di 3 buah perpustakaan lah. Yang pertama di Taman Medan, kemudian kita di Kota Damansara dan di bandar utama itu sendiri. Dan kita beri juga tanda kasih sayang kita kepada penduduk Petaling Jaya ini. Kita beri 1,000 anak pokok kepada penduduk-penduduk Petaling Jaya atau kepada siapa saja yang datang ke program kita. Dan kita beri juga cenderahati kelahiran kepada bayi-bayi yang lahir pada tanggal 20 Jun 2023 nanti. Dan kita ada juga yang terbesarnya adalah majlis perasmian nantilah. Sambutan ulang tahun pada 24 Jun nanti yang akan bertempat di laman MBBJ. Dan kemudian kita di akhirnya nanti pada 25 hari bulan nanti kita ada program PJ berselawat. Jadi banyak program atau cara yang kita adakan, dan penglibatannya daripada pelbagai stakeholders yang ada di PJ ini, terutama di segi komunitinya sendiri, dari segi player-players yang ada di PJ, di segi pemajunya, di segi peniaga-peniaganya dan sebagainya. Semuanya kita libatkan dalam program kita pada tahun ini. Saya rasa bagusnya program-program seperti ini apabila pihak PBT turun padang bersama dengan masyarakat yang berada di mukim tersebut. Mereka lebih mengenali siapakah pihak-pihak berkuasa. Betul. Dia selama ini mengelolakan barangkali jalan mereka, bangunan-bangunan mereka. Jadi apa sebenarnya antara objektif utama yang ingin disampaikan melalui program seperti ini? Ya, sebenarnya kita mengadakan program ini satu sebagai tanda penghargaan kita kepada penduduk Petaling Jaya yang selama ini bersama dengan kami. Susah senang Petaling Jaya, komuniti ada bersama dengan kami. Dan kemudiannya, of course kita nak dekat dengan penduduk, kerana dengan kaedah ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi, dan kita akan hulurkan tangan untuk bantu mereka, dan nak membentuk satu hubungan yang baik antara komuniti. Sebab komuniti adalah our main stakeholders. Tanpa komuniti tak ada Petaling Jaya. Sebab tu kita nak turun ke bawah, kita turun ke padang. Even saya sendiri pun sebagai Datuk Bandar, saya memang kerap turun ke bawah. Dan lain bila kita turun ke bawahnya. Bila pegawai turun ke bawah berbanding dengan Datuk Bandar sendiri turun ke bawah, memang penerimaan pada penduduk lain. Bila Datuk Bandar, mereka lebih menghargai dan menyokong dan sebagainya. Jadi bila adanya perkara seperti ini dan ditambah dengan program yang kita buat ini, kita jangka hubungan baik antara komuniti terutamanya dengan pihak Madu Bandar Petaling Jaya akan lebih terjamin dan lebih baik dan cemerlang untuk kebaikan penduduk itu sendiri. Yelah, kadang-kadang kalau dia tak sertai program, tapi kalau dia jalan tengah memandu, nampak banner ke apa, dia sedar dengan kewujudan PBT tu. Maksudnya PBT tu orang kata nanti kan claim tak buat kerja pula kan. Bukan kutip kan. Kerja tak jalan. Tapi bila ada aktiviti-aktiviti seperti ini, kita perlu menghargailah pihak PBT sebenarnya. Mereka ini Petaling Jaya ni sendiri untuk makluman show. Tadi saya tanya di awal tadi apa pencapaian PBT. Petaling selama 17 tahun bergelar bandaraya. Of course kita tengok pembangunan pesat. PJ dahulu sebagai bandar satelit saja telah beralih perlahan-perlahan sehingga ke dekat sekarang menjadi tumpuan ramai orang datang ke sini. Dan Petaling Jaya itu sendiri telah mencipta pelbagai kejayaan dalam dan luar negara. Yang tertinggilah pada pandangan saya pada tahun lepas 2022 kita telah diiktiraf sebagai PBT number 1, PBT terbaik Malaysia. Di kalangan 155 PBT, kami Petaling Jaya adalah PBT yang terbaik, yang paling tahniah kita ucapkan. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerjasama semua pihak, terutamanya Kerajaan Negeri Selangor yang menyokong kami untuk kita membangun dan mensejahterakan kehidupan penduduk di Petaling Jaya. So, itu antara kejayaan. Dan sebenarnya banyak lagi. Kalau saya nak cerita, mungkin 3 hari 3 malam tak selesai. So. Takut nanti PBT lain cemburu pula nak masuk. Sebenarnya jangan cemburu dengan Petaling Jaya.
apa yang elok ambil. Betul. Belajar. Betul. Even kami pun belajar. Betul. Masih kami belajar untuk cuba nak pertingkatkan kualiti penyampaian kami kepada penduduk-penduduk Petaling. Okey, perkhidmatan yang telus tu yang kita mahukan daripada Ya. PBT kan. Betul. Okey, kita nak back to the topik kita ni pasal sambutan kita hari ni. Acara kemuncaknya bila tuan? Ya, acara puncaknya adalah pada 24 Jun 2023 bermula pada pukul 8 malam. Kita ada majlis perasmian sambutan ulang tahun Bandaraya ke-17 di mana dalam majlis ini kita akan showcasekan pencapaian-pencapaian Petaling Jaya selama ini dan turut disertai oleh pelbagai peringkat masyarakat di Petaling Jaya dari segi komunitinya, dari segi pemaju-pemajunya, agensi-agensi kerajaan, dan yang menariknya dia ada berbentuk parade, perarakan. Jarang ada PBT buat untuk perarakan. Ni dekat kawasan mana parade ni? Di laman MBBJ di Jalan Yong Swadin di depan Ibu Pejabat MBBJ. Dan inilah kali kedua kita buat. Last year kita buat kali pertama, alhamdulillah sambutannya begitu baik, dan pada kali ini kita menjangkakan yang serupa atau kita mengharapkan lebih baik, lebih ramai datang. Jadi kita showcase kejayaan-kejayaan Petaling Jaya. Dalam masa yang sama juga sebenarnya dalam majlis sambutan itu kita ada satu tarikan. Kita menjemput dua orang artis terkenal Indonesia. Iaitu Firman Firman dan juga Nabila. Nabila Maharani. Orang tanya kenapa kita panggil orang Indonesia? Artis Indonesia. Kerana kita di Petaling Jaya kita ada bandar sahabat. So bandar sahabat kita di Indonesia adalah di Kota Bandung. I see. Jadi kita menghargai persahabatan kita ini. Apa tujuan bandar sahabat tu untuk apa sebenarnya? Bandar sahabat ini sebenarnya adalah satu bentuk perhubungan antara bandaraya kita Petaling Jaya dengan Bandung. Sebenarnya kita ada juga di Jepun dan juga di Korea. Oh wow. Okay. Jadi I'm amazed. Saya terpegun. Ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya melalui perhubungan ini kita banyak belajar. Itu yang saya kata kita masih belajar. Kita belajar perkara-perkara yang baik yang dilaksanakan di sama ada di Bandung ataupun di Miyoshi di Jepun atau Seongbokgu ataupun Kota Bandaraya Asan di Korea Selatan. Kita belajar cara mana mereka menguruskan bandaraya mereka. Even baru-baru ini untuk maklumat Syu dan semua yang mendengar TM kita pada ini, kita baru menghantar 12 orang pegawai kita yang kita gelarkan sebagai potential leader pada masa depan belajar, berguru di 4 bandaraya ini. Okey. Jadi itu benefit manfaat yang ada daripada bandaraya sahabat kita. Okey, kita dah tak ada masa. Ya, sila. Jangan lupa sama-sama pada 24 hari bulan nanti ya. Itu untuk acara kemuncak nanti ya. Untuk orang ramai dijemput hadir lah. Betul. Sebenarnya kita ada letak dalam media sosial kita semua atur cara itu. Jadi saya mengharapkan bukan saja kepada penduduk Petaling Jaya. Of course penduduk Petaling Jaya our main priority. Tapi kita nak jemput semua orang. Jemputlah, datanglah ke Petaling Jaya. Kita bersama-sama meraihkan hari yang gembira untuk Bandaraya Petaling Jaya itu sendiri. Terima kasih kepada Datuk Bandar Petaling Jaya Cik Muhammad Azlan bin Amir sama kita untuk berkongsi berkenaan sambutan ulang tahun Bandaraya ke-17. Seterusnya kita nak